Jadi untuk mengulas lanjut Profesor Dr. Sufian Yusof bersama dengan saya pada ketika ini melalui Google Meet. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, reaksi awal Prof melihat kepada pengumuman prestasi perdagangan ataupun prestasi pelaburan bagi suku pertama tahun 2023 yang diumumkan oleh Maida semalam. Reaksi awal Prof. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Maida dan juga MITI kerana berjaya menarik pelaburan yang diluluskan yang agak tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Dan kalau kita lihat jumlah ini memang memberangsangkan kerana keseluruhan tahun 2021 data daripada UNCTAD ataupun United Nations Conference of Trade and Development menunjukkan jumlah pelaburan net iaitu sebanyak lebih kurang 12 bilion US dollars ataupun lebih kurang 60 bilion ringgit pada tahun 2021. Jadi kalau kita lihat dengan data yang baru ini menunjukkan bahawa Malaysia telah pun kembali ke jalan sebelum ini, iaitu menjadi salah satu daripada tumpuan pelabur, bukan sahaja pelabur antarabangsa tetapi juga pelabur tempatan yang menunjukkan peningkatan kepada lebih daripada 40% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan. Jadi ini adalah menunjukkan satu peningkatan dan juga menunjukkan bahawa Malaysia akan kembali kepada landasan sebelum ini, iaitu menjadi salah satu pusat tumpuan pelaburan antarabangsa bukan sekadar di ASEAN tetapi juga di dunia. Prof menyebut berkenaan dengan persaingan di peringkat Asia dan juga di peringkat dunia, penting juga untuk kita telitikan bagaimana ianya memberi impak. Dalam data-data yang saya kongsikan tadi, kalau secara keseluruhannya, kalau kita telitikan jumlah pekerjaan baharu secara keseluruhan adalah sekitar 23,977 pekerjaan baharu, hampir 24,000 ini untuk suku pertama sahaja. Bagaimana ianya perlu diterjemahkan? Adakah ini akan memberi satu impak yang cukup besar kepada rakyat dan mungkin boleh bantu kita untuk faham kerana pelaburan ini ianya bukanlah untuk tempoh ataupun ianya impaknya akan dirasai dalam keadaan serta-merta. Mungkin Prof boleh bantu untuk kita faham berkenaan dengan perkara ini. Okey, yang pertama kalau kita lihat data, lebih daripada 70% data yang Haris tunjukkan tadi ialah dalam bidang perkhidmatan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa kita berada di landasan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan negara maju. Sekiranya perkhidmatan itu merupakan perkhidmatan yang berdaya tinggi. Dan ini adalah konsisten dengan data daripada negara pendapatan tinggi dan negara maju yang lain, di mana industri perkhidmatan selalunya menawarkan lebih daripada 50% ataupun 60% daripada jumlah pelaburan. Yang pertama. Yang kedua, peningkatan peluang pekerjaan sebanyak lebih pada 22,000. Ini juga menunjukkan bahawa peluang pekerjaan yang akan ditawarkan akan meningkat dan ini akan membantu khususnya memberikan peluang pekerjaan kepada golongan graduan yang meninggalkan universiti yang pada suatu masa menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi dengan peluang-peluang pekerjaan yang lebih luas ini, maka kita akan dapat menyelesaikan masalah graduan yang kadang-kadang sehingga 10 atau 15% tidak mendapat pekerjaan dalam masa 6 bulan daripada tarikh mereka bergraduasi. Yeah. Yang ketiga, kita perlu lihat bahawa dalam keadaan sekarang ini pun jumlah pengangguran di Malaysia adalah kurang daripada 3.5%. Dan ini menunjukkan bahawa negara pada masa ini telah pun berada dalam keadaan zero unemployment mengikut standard antarabangsa. Jadi kita melihat bahawa peluang pekerjaan ini akan terus dibina dan pada masa yang sama akan meningkatkan pendapatan, dan apabila pekerjaan dan juga pelaburan banyak masuk dan dibawa, maka pendapatan negara juga akan meningkat. Dan secara tidak langsung kalau kita bincangkan sebelum ini, setiap ringgit yang dilaburkan akan membawa 6 ringgit yang lain. Jadi dia ada multiplier effect, iaitu 6 ya. Setiap ringgit yang dilaburkan akan membawa 6 ringgit yang lain.
Jadi kalau kita lihat jumlah pelaburan pada sekarang ini katalah 70 bilion, maka kita akan melihat kepada 420 bilion multiplier effect kepada ekonomi negara. Hmm. Ya, Prof, penting juga untuk kita telitikan dalam perbincangan ini adalah berkait dengan fasilitasi kerana Maida dalam kenyataan medianya semalam adalah menyatakan bahawa MITI Menerusi Maida akan berusaha untuk menggalakkan lagi pelaburan di negara ini. Apa bentuk fasilitasi, apa bentuk sokongan yang mungkin boleh diberi tumpuan oleh kerajaan dalam usaha untuk kita memastikan pada suku-suku akan datang dan juga tahun penuh 2023 ini terutamanya kita mampu menarik lebih banyak lagi pelaburan, terutama dalam bentuk pelaburan langsung asing dan tidak ketinggalan di peringkat DDI juga, Prof. Okey, untuk setiap pelaburan dia akan makan masa sebenarnya untuk dilaksanakan. Contohnya kalau kita dapat kelulusan daripada Maida hari ini, maka projek itu akan bermula pada hari ini dan mungkin akan mengambil masa dalam 18 hingga 24 bulan kalau sekiranya melibatkan penghilangan ataupun melibatkan sektor perkhidmatan mungkin lebih cepat, mungkin dalam masa 1 tahun. Okey, apakah fasilitasi yang perlu diberikan? Sekarang ini Malaysia merupakan antara negara yang memberi fasilitasi pelaburan yang menarik. Contohnya di peringkat persekutuan, di peringkat kerajaan persekutuan kita ada insentif yang diberikan. Kemudian ada juga kemudahan nasihat yang diberikan oleh Maida kepada pelabur-pelabur, bukan sekadar insentif kewangan tetapi juga khidmat nasihat bagaimana ingin melaksanakan, mencari lokasi yang sesuai, mengadakan perbincangan dengan pembekal gas, elektrik, air dan berbagai-bagai infrastruktur lain. Itu di peringkat persekutuan. Kemudian di peringkat negeri perlu ada fasilitasi yang baik, contohnya untuk mendapatkan tapak kilang, mendapatkan khidmat yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri seperti air, gas dan jalan raya, dan juga memberikan kemudahan mempercepatkan proses kebenaran merancang contohnya. Dan saya rasa ada juga jabatan-jabatan lain yang terlibat yang jarang didengar, contohnya Jabatan Alam Sekitar dalam meluluskan Environmental Impact Assessment. Jadi ini saya lihat dari pengalaman saya, koordinasi yang dilaksanakan oleh Maida di peringkat persekutuan dengan kerajaan negeri dan juga badan-badan koridor dan jabatan-jabatan kerajaan lain amat baik. Kerana mereka tahu bahawa pelaburan ini perlu dilaksanakan dengan baik dan mereka memberikan perkhidmatan yang kita panggil investor friendly dibandingkan dengan beberapa negara lain di ASEAN. Jadi saya rasa perkhidmatan fasilitasi pelaburan ada beberapa area yang mungkin kita boleh tambah baik. Seperti mengenal pasti tapak perindustrian, mempercepatkan bekalan gas ataupun memudah cara bekalan air. Jadi perkara-perkara tersebut mungkin boleh lebih diperhalusi supaya pelabur bukan sekadar pergi kepada negeri ataupun kawasan yang telah maju. Kalau kita lihat tadi, banyak pelaburan yang datang ke Lembah Kelang. Tapi kita ingin pelaburan ini pergi ke negeri-negeri yang tidak banyak mendapat pelaburan langsung asing dan tempatan seperti di Pantai Timur, Terengganu, Kelantan dan Pahang dan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak supaya mereka juga mendapat manfaat daripada pelaburan-pelaburan yang dibawa masuk. Jadi fasilitasi pelaburan ini perlu diperkembangkan ke negeri-negeri yang kurang mendapat pelaburan dan mungkin boleh dipertingkatkan fasilitasi dan juga insentif yang diberikan supaya pelabur pergi ke negeri-negeri tersebut. Kalau tidak, tumpuan akan berlaku kepada kawasan Pulau Pinang, Lembah Kelang dan juga Johor, dan ini akan mungkin meningkatkan migrasi dalaman. Jadi kita nak memberi peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk di kawasan lain supaya mereka tidak perlu bertumpu dan datang ke Lembah Kelang,
Pulau Pinang ataupun Johor. Ya. Sudah tentu angka yang dikeluarkan oleh Maida semalam sedikit sebanyak memberangsangkan apabila Sabah antara 5 negeri yang mendapat limpahan daripada pelaburan ini. Ini cukup baik terutamanya dari segi infrastruktur dan sebagainya. Kita tahu keadaan di negeri Sabah. Tetapi itu cerita di peringkat domestik, dalaman. Geopolitik kita tidak boleh lupakan, Prof. Kita nampak bahawa pelaburan boleh dikatakan dari China juga tinggi dengan komitmen hasil daripada lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini ke China. Namun pada masa sama hubungan itu perlu ada isu melibatkan ada yang mempersoal dari segi hubungan di antara Malaysia dan juga China. Tetapi Malaysia sebagai sebuah negara terbuka, bagaimana Prof nak memastikan bahawa Malaysia ini kekal kompetitif, tidak bermusuhan dengan mana-mana negara, terutamanya dalam usaha kita untuk meraih lebih banyak pelaburan, tidak kira dari mana-mana negara maupun China ataupun Amerika Syarikat maupun negara-negara yang lain, Prof. Okey, kalau kita lihat, Malaysia adalah sebuah negara yang berkecuali. Jadi kita tidak ada ambil masuk di mana-mana negara sebab menyokong mana-mana negara tertentu. Jadi kalau Perdana Menteri pergi ke China, sudah tentu Perdana Menteri akan menarik pelaburan daripada China. Tetapi sekarang ini kalau kita lihat dari segi geopolitik, kita ada Regional Cooperation Economic Partnership Agreement dengan yang melibatkan negara ASEAN dan 5 negara lain. Dan kita ada CPTPP yang melibatkan banyak daripada negara RCEP tetapi juga melibatkan negara daripada Pasifik. Ya. Dan yang terbaru ialah IPEF, Indo-Pacific Economic Partnership Framework, yang sekarang ini sedang dirundingkan di Amerika Syarikat minggu ini, dan beberapa daripada bab-bab yang telah ada telah pun dipersetujui dan akan dilaksanakan dengan secepat mungkin. Dan ini melibatkan beberapa negara CPTPP termasuk Amerika Syarikat dan negara-negara RCEP dan juga beberapa negara Pasifik termasuk Fiji. Jadi akan meluaskan lagi peluang pelaburan yang ada. Kalau kita lihat selama ini Amerika Syarikat, kita tidak ada sebarang perjanjian melibatkan pelaburan dengan mereka. Tetapi mereka telah menjadi antara pelabur yang terbesar di Malaysia. Ya. Jadi dengan perjanjian IPEF yang akan dilaksanakan, maka kita akan melihat penarikan pelabur yang lebih banyak daripada Amerika Syarikat. Dan juga dengan CPTPP, dengan kemasukan United Kingdom di dalam CPTPP, kita juga akan melihat peningkatan perdagangan dan juga pelaburan di antara Malaysia dengan United Kingdom kerana kita tidak ada sebarang free trade agreement. Jadi ini menunjukkan bahawa Malaysia adalah neutral, dan kita berkawan dengan banyak negara. Okey. Prof, sudah tentu banyak perkara yang boleh kita perincikan dan kita mengharapkan usaha MITI menerusi Maida dan juga agensi-agensi kementerian yang lain juga mampu untuk menarik lebih banyak pelaburan dalam negara ini sekaligus memberi limpahan terutamanya dalam menyediakan peluang pekerjaan yang lebih tinggi, lebih banyak kepada rakyat di negara ini. Terima kasih Profesor Dr. Sufian Jusuf, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Baik, Niaga Awani, kita nak berhenti rehat seketika, kita akan bersambung semula selepas ini.